I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten tu Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sekali lagi bertemu dalam rancangan Super Friday bersama dengan MRO Masjid Al-Istiqamah. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita dah pun masuk Ramadan yang keberapa. Sebelum itu, kawan-kawan semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Macam mana Ramadan dah masuk minggu yang kedua? Semuanya okey? Alhamdulillah. Semuanya nampak okey lah. Kita dah masuk malam yang hari yang ke-15 Kita dah masuk hari yang ke-15 Ramadan. Jadi seperti biasa, Super Friday pada hari ini kita akan seperti biasa kita akan membaca surah pilihan, dan surah pilihan pada hari ini insya-Allah kita akan baca surah Al-Waqiah. Kita akan baca surah Al-Waqiah dan setiap makhluk kita akan bergilir-gilir ketika membaca. Mereka akan bergilir, dan para jemaah di luar sana ataupun yang sedang menonton bolehlah ikuti bersama dengan bacaan ini. Dan selepas itu kita akan adakan sedikit apa ni kata orang pencernaan intisari khutbah, intisari khutbah, dan sekiranya ada di kalangan kita juga, iaitu kalangan MRO yang mempunyai ayat intisari yang dia nak kongsikan menerusi ayat ini, manalah tahu ada kena-mengena dengan diri kita, ada kena-mengena dengan khutbah pada hari ini, mereka boleh kongsikan bersama insya-Allah. Dan yang istimewa pada hari ini, teman-teman sekalian, kita ada penampilan khas. Kita nak bawa tetamu, seorang tetamu, tak tahulah dekat mana, tapi insya-Allah kita akan kenalilah tetamu tersebut insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan, ada baiknya marilah sama-sama teman-teman sekalian kita baca surah Al-Fatihah dan kita doakan buat mereka yang telah pun kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangi kubur mereka dan bagi mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan. Bagi mereka yang ada kesempitan dan sebagainya, Allah perluaskan urusan mereka dan memudahkan urusan mereka insya-Allah. Ala hadhihi niyati salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jemaah, sekiranya anda mempunyai Al-Quran, bolehlah buka muka surat 534 untuk sama-sama kita membaca surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور إين كأمثال اللؤلؤ المكنون
جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله Sadaqallahul Azim. Azim. Baik, Alhamdulillah para pendengar sekalian ataupun para penonton yang sedang menyaksikan FB Live Masjid Al-Istiqamah. Bagi mereka yang belum lagi like masjid kita, marilah sama-sama kita like. Mudah-mudahan dengan like-nya anda, setiap yang kita pautkan menerusi Facebook, anda pun akan mendapat pautan tersebut, dan mudah-mudahan anda share setiap video yang kami paparkan. Mudah-mudahan paparan tersebut menjadi kebaikan untuk anda lah. Para penonton, teman-teman asatizah, kita ni selalu nak kerjakan kebaikan, betul tak? Nak kerja kebaikan ke nak kerja keburukan? Korang ni puasa senyap je. Kebaikan lah. Kebaikan. Jangan macam tu, kesian. Sesungguhnya saya berpuasa. Baik, Ustaz Syarifah, kalau boleh unmute nanti nak berbual tak dengar suaranya. Baik, apa nama dia? Kita nak berbual tentang pada hari ini, tajuk atau topik khutbah pada hari ini, bulan Ramadan merupakan bulan rahmah buat semua. Maksudnya Ramadan bulan rahmah buat semua. Jadi kita nak pupuk kasih sayang lah di dalam bulan Ramadan. Jadi ayat yang saya boleh ambil sedikit menerusi surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni Allah nak ceritakan tentang kejadian yang berlaku selepas dunia ni lah. Maksudnya alam kita ni ada lagi satu dunia. Maksudnya kita ni dimatikan dan dibangkitkan dua kali. Mati kita sekali. Mati kita sekali, tetapi kehidupan kita ni dua kali. Kehidupan di dunia sekarang ini dan kehidupan di alam akhirat. Jadi bila kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membawa bagasi. Bagasi tu apa, Ustaz Syarifah? Bagasi tu luggage. Ustaz Kamarullah, kita ada luggage. Dan selalunya luggage yang mahal kita beli. Kalau tuan-tuan di rumah tu tahu ataupun puan-puan semua tahu, Samsonite lah kan. Samsonite yang paling mahal lah. Tak mungkin pula LV Kalau LV dia dari macam Datuk apa? Datuk Beda ke Datuk apalah. Yang penting dibawa bagasi. Tapi dalam bagasi tu apa kita nak isilah? Pengisian yang kita nak isikan adalah kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ini Allah Subhanahu Wa Taala dah pecahkan kepada 3 golongan. Dalam surah Waqi'ah ni ada 3 golongan. Ashabul yamin, ashabul mash'amah dengan ashab as-sabiqun as-sabiqun. Jadi mereka ni 2 golongan ni kira yang paling hebat lah. Mereka diberikan syurga dan sebagainya. Manakala ashabul mash'amah ni, kita nampak nanti dalam ayat tersebut, kalau kita baca, Allah sifatkan mereka, kedudukan mereka di dalam neraka. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak sembang tentang rahmah, kasih sayang. Dan Alhamdulillah tadi pun baca tadarus pun kita baca surah, saya kena bacalah, diberikan oleh komiti untuk baca surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum tu sendiri, kalau saya dapat kupaskan sedikit, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan perkataan rahmah ni berkali-kali.
berkali-kali Allah tekankan. Tapi nanti insya-Allah saya akan kongsikanlah. Cuma sekarang ni saya nak dengarlah sedikit kalau ada di kalangan asatizah kita yang nak berikan pencerahan ke, dipersilakan. Silakan kalau ada Ustaz Kamarul nak berikan pencerahan sikit, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Farhan. Apa khabar semua? Semoga semua sihat-sihat aja. Dah 15 Ramadan tu dah setengah je Ramadan. Lagi setengah lagi Ramadan lagi nanti insya-Allah. Semoga kita semua bersama-sama insya-Allah kita usaha untuk tingkatkan lagi amalan-amalan kita insya-Allah di bulan Ramadan ini. Okay. Bila kita cakap tentang rahmah ni, kalau kita faham rahmah ni sebenarnya dia besar lah, dia punya topik tu lah sendiri adalah besar. Kalau kita tengok dalam ayat Quran banyak sifat-sifat atau banyak apa macam Ustaz Farhan cakap lagi banyak sangat tentang rahmah ni kan. Dan kita nampak rahmat ni dia, kalau kita nampak Allah memberikan rahmat kepada kita ni sangat banyak lah. Daripada dengan rahmatnya tu je kita boleh fahami atau kita boleh, bila kita nampak kan satu benda terjadi, ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat ni mungkin ada di antara ulama berpendapat dia terbagi kepada dua lah. Satu adalah rahmat umum, yang rahmat diberikan kepada setiap hamba-hambanya. Tak kisahlah siapa-siapa pun hambanya, walaupun binatang ke, walaupun manusia ke, walaupun itu, diberikan kepada kita semua rahmat itu, tapi mungkin dengan berlain-lain cara lah. Misalnya lah kita cakap, kita ini kalau saya tak ahli dalam bab ni tapi saya rasa saya pernah belajar, saya pernah ingat lah benda ni. Kita ni Allah memberikan kita oksigen kan untuk kita sama-sama breathe lah, orang kata lah. So bila itu adalah satu rahmat untuk kita, dan bila kita keluarkan carbon dioxide pula, dia memberikan kepada plant, kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka itu pun juga adalah rahmah kepada plant-plant tu, kepada pohon-pohon dan sebagainya. So rahmah Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya dia banyak cara-cara dia, dan itu adalah satu contoh lah saya memberikan antara rahmah-rahmah yang Allah berikan. Dan rahmah umum ni kepada hamba-hambanya semua ni, tak kira lah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dia memberikan rahmah dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak macam cakap, kamu tidak beriman kepada aku, jadi aku tak bagikan rahmah kepada kamu. Dia tetap tunjukkan belas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. So dalam keadaan kita memahami rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas ni, kita kena fahami juga sikap rahmah kita terhadap manusia yang lain juga, terhadap perkara-perkara yang lain juga, terhadap hamba-hambanya yang lain juga. Jangan kita ambil rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita je. Jangan kita ambil tak apalah rahmah ni untuk manusia je, untuk binatang jangan, untuk ini. Dengan lagi-lagi kita nampak kes-kes yang baru ni kan, pijak kucing lah apa dan sebagainya sampai mati dan sebagainya. Itu menunjukkan sikap tidak ada rahmat, sikap tidak ada kasih sayang kepada makhluk-makhluknya lah. So mungkin itu sedikit sebanyak yang saya kongsikan tentang rahmah, dan mungkin asatizah yang lain akan kongsikan lebih lah dalam tentang rahmah ni insya-Allah. Baik, bila Ustaz katakan perkataan itu tentang rahmah ni, saya tertarik bila Ustaz katakan ada rahmah khusus dengan rahmah umum. Mungkin kalau ada di kalangan asatizah kita sendiri, Ustazah Baitina ke ataupun Ustazah Sharfah, yang ingin kongsikan kalau kita nak katakan rahmah secara menyeluruh lah, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, bagaimana agaknya kita nak pamerkan supaya Ramadan kita ni dia terus istiqamah dengan rahmah kasih sayang yang kita lakukan. Maksudnya kita tunjukkan kasih sayang ni bukan dalam bulan Ramadan, tetapi di luar konsep bulan Ramadan tu bagaimana. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, apa yang Ustaz Kamarul katakan tadi memang ada benarnya, memang betul, saya agree 100%, iaitu di mana Allah tu memberi rahmat kepada setiap umatnya, tidak kira bangsa, tidak kira agama dan tidak kira rupa, ya Ustaz, betul Okey, tapi dalam masa yang sama juga kita sebagai manusia, kita pun harus peka dan kita pun harus menilai bahawa sesungguhnya inilah rahmat Allah. Kita tak boleh katakan bahawa dia lagi baik, sebab itulah rahmat Allah berikan pada dia lebih. Rahmat Allah berikan pada aku ni sebenarnya kurang. Kita tak boleh menilai secara macam itu. Yang paling penting sekali ialah berbalik pada hati, di mana kita harus menilai, melihat bahawa rahmat itu sebenarnya ada pada kita. Contohnya seperti kita nak berasa bahagia, kehidupan yang bahagia.
ialah dengan bagaimana? Dengan cara membahagiakan ibu bapa kita dulu. Kita bahagiakan orang yang terdekat kita dulu. Dan mana kita tahu sesungguhnya bahawa rezeki yang ada pada kita sebenarnya terdapat rezeki orang lain juga. Okey, dan apabila kita berkongsi rezeki, datanglah rahmah tu kepada kita, kepada orang lain juga. Kita menunjukkan rahmah kepada orang lain juga. Dan salah satu contoh seperti kalau you pernah duduk makan dekat Geylang, Pasar Geylang ke atau mana-mana sahajalah, datang orang jual tisu. Okey, semudah ataupun sesimpel as kita beli, walaupun kita ada tisu tapi kalau kita donate ataupun kita beli daripada dia, itu aja sekecil-kecil rahmah yang kita tunjukkan pada orang tersebut bahawa kita berkongsi rezeki dan rahmah tu sebenarnya milik umum. Yang paling penting sekali rahmah dalaman, memberi rahmah ataupun menunjukkan rahmah ihsan kepada diri sendiri dulu, barulah dah stable, barulah rahmah luaran tu akan datang. Kalau pemahaman Ustazah Baitina pula berkenaan dengan rahmah secara macam Ustazah tadi dia beri contoh, orang datang, kita tengah makan kan, maklumlah tengah nikmati juada Ustaz. Kalau musim Covid ke, ni sekarang musim Covid. Kalau tak Covid bulan Ramadan tengah makan-makan kat Geylang tadi kasi contoh, datang pula ada orang jual tisu. Okay, kita dah nak buka puasa, dia pula datang kacau tisu. So nak pamerkan sifat rahmah tu dengan kita just layankan lah $1 lah, nothing kan, nothing tulus. So macam Ustazah pula macam mana untuk pembentukan rahmah tu sendirilah yang Ustazah boleh fahamkan. Untuk sikap rahmah ni kita kena bersyukur kerana sikap rahmah tu merupakan satu daripada akidah kita atau kita punya value that kita kena buat. Kalau tak ada sikap rahmah, semua orang akan rasa diri diorang lebih penting, lebih berharga. Seperti contoh yang mudah. Okay, kerana dengan ada satu hadis diriwayatkan, ada satu pemuda ini memberi anjing minuman ketika di padang pasir. Lalu Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Okay, dengan perkara yang mudah, dengan menunjukkan rasa kesian, rasa kasih sayang, itu dapat menjamin beliau masuk ke syurga. Okay, so kita penting untuk ada sikap rahmah itu. Okay, menunjukkan rasa belas kasihan terhadap orang lain. Kadang-kadang daripada rahmah itu boleh membuat kita rasa kemaafan. Okay, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa dan sebagainya. Seperti Syarifah tadi menyatakan pun penting juga untuk mengadakan rahmah dekat diri kita. So kita dari situ kita perlu ada balance dalam apa-apa kita buat. Okay, kalau for example kita nak kurus, okay, janganlah sampai terlalu ekstrim sampai mengakibatkan merosakkan diri kita. So itu pun perlu. Okay, so kalau nak kurus ada cara-caranya. Perlu pergi rujukan, okay, sama ada badan kita ni bagaimana untuk pengawalan makanan dan sebagainya. So topik rahmah ni sebenarnya dia umum dan dia besar. Dia no matter how you do it, you just do according to your punya needs lah, according to your punya macam mana you nak handle that thing. Okay, mungkin anda kita dari segi rahmah mungkin kalau kita untuk kasihan para jemaah. Okay, kita kena membantu jamaah untuk for example ada kesulitan dan sebagainya. Okay, untuk menguraikan sikap rahmah ini sebenarnya luas dan kita kena mupuk diri kita dahululah. Kita kena memberi kesedaran terhadap diri kita dahulu, baru kita boleh apply dengan untuk orang-orang lain. Itu pendapat saya. Terus kalau saya boleh tambah Ustaz, kalau kita tengok pada khutbah Jumaat kita pada hari ini, iaitu dia ada berikan hadis. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Okey, sesiapa yang tidak memiliki rahmah terhadap manusia, maka dia tidak akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita lihat bagaimana menunjukkan sifat rahmah kepada saudara se-Islam kita, atau bukan saja saudara se-Islam, malah pada semua umat manusia yang ada dekat dunia ni. Betapa pentingnya untuk kita berikan rahmah kepada orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Okey, contohnya lah sekiranya seperti bulan puasa, tiap-tiap hari kita berbuka dengan juadah yang mewah, masya-Allah. Tetapi jiran tetangga kita tak ada makanan pun yang dihidang dekat on the table, tak ada makanan.
Okey, dan mungkin fridge pun rosak. Jadi bila kita berzakat, kita rasa tak naklah zakat dekat Singapura, saya nak beri zakat dekat Indonesia lah. Kerana Indonesia populationnya ataupun rakyatnya lebih memerlukan. Di sini kita lupa bahawa sesungguhnya kita lupa nak lihat kepada jiran tetangga kita sendiri. Sekiranya Indonesia dia tak ada fridge, dia masih boleh survive. Tapi kalau Singapura, kalau kita tak ada fridge, macam mana tu kita nak survive? Kalau kita tak ada asasi, kita tak ada tanaman yang kita boleh petik, tinggal makan. Kita tak ada pelihara ayam hidup yang mana kita boleh sembelih alat tool on the spot, betul tak? Tapi kalau mungkin di negara lain, kalau sekiranya mereka tak ada electrical, contohnya air fryer ke apa, mereka masih boleh survive. Jadi saya rasa keperluan untuk membantu jiran tetangga ataupun kenalan yang ada di Singapura ni adalah lebih diutamakan sebelum kita melihat ke negara-negara lain yang memang semestinya saya tak nafikan, tak sangkan mereka juga perlukan. Tapi kita harus melihat sekeliling kita dahulu. Selepas kita tolong diri, family dan lihat sekeliling. Mungkin di situlah datang rahmat yang lebih besar. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustazah. Kalau saya nak tambah sedikit, kita kadang-kadang menjaga konsep rahmah kasih sayang ni selalunya kepada orang yang kita sayang lah. Betul tak? Tetapi dia tidak menjangkau kasih sayang tu kepada orang yang kurang yang kita kenali. Jadi bila orang kita kurang kenali tu, kita kadang-kadang ada sikit perasaan bias. Kita ada perasaan bias dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak kongsikan kat sini, yang tadi saya sampaikan, saya kata macam Ustazah Baitina kata, permulaan individu kita. Permulaan individu, bagaimana konsep individu tu bila dia nak mulakan sikap rahmat tu terhadap diri dia sendiri. Jadi kalau dia secara individu, kalau dia dah mulakan terlebih dahulu sikap tu, secara tidak langsung dia akan berangsur kepada keluarga. Dia akan bentuk kepada keluarga. So siapa dah pergi kursus rumah tangga? Mungkin Ustazah Baitina dan Ustazah Sharifah pergilah. Zaman Ustaz Kamarul dah kira dah tak diwajibkan. Saya pun tak diwajibkan pada ketika itulah. Okey. Dalam rumah tangga, isu rumah tangga, kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum, dalam surah Ar-Rum, ayat sebentar saya tadi dah naik turun. Dah tak. Okey. Okey, ayat 23. Okey, ayat 23. So dalam ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi Sekejap saya dah silap sikit. Saya dah ada kesilapan sikit. Okey, ayat 21. Ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda, kalau kita lihat bila Allah Subhanahu Wa Taala ni nak tunjukkan kebesaran dia, Allah Subhanahu Wa Taala ni akan tunjukkan tanda dulu tau. Dia tunjukkan bukti, facts. Okay? Dia tunjukkan facts dan juga bukti. Jadi bila tunjukkan bukti, dia membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Jadi kita dalam konsep keluarga, kita dah mulakan dengan individu. Sekarang kita nak pamerkan pula dengan konsep keluarga kita. Jadi kat situ kita nak cuba pupuk lah nilai-nilai kebaikan. Okay? Macam tadi Ustazah tunjukkan nilai kebaikan depan anak. Okay? Hanya kasih $1 je. Hanya disumbangkan $1. Okay? Dekat orang yang menjual tisu tu, anak tu akan ambil kebaikan tersebut. Di situ kita tunjukkan walaupun yang menjual tu bukan seagama dia, bukan sekaum dia dan bukan sejenis dia. Dengan kebaikan rahmat tu, anak tu akan beransur akan melakukan kebaikan tersebutlah. Wallahu a'lam. Baik, dan pada masa yang sama, mungkin kalau Ustaz Kamarul ada lagi nak penambahan, macam mana kita nak perbaiki kasih sayang tu supaya dia tidak tercemar. Kadang-kadang kita nak buat baik Ustaz, orang akan cakap alamak dia nak buat baik macam faham dia. Jadi macam mana kita nak buang konsep tersebut lah. Mungkin ada pendengar pun rasakan macam tu.
Sebab kadang-kadang kita nak tunjukkan, macam kita dalam dalam Itar Sibil sekarang ni, kita nak tunjukkan video kita bersama keluarga dan sebagainya. Kita tengah buat rahmah dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang cakap, alamak dia macam faham tunjukkan video anak lah pula. Jadi buat ibadah bersama keluarga. Jadi kita sebenarnya nak tunjukkan kasih sayang tu kepada orang awam supaya melihat dan mencontohi. Jadi kalau kita nak buangkan sikap tu supaya kita tidak menjadi kata orang tu menjadi sombong ke ataupun tinggi diri, bangga diri, boleh tak sikap rahmat tu dia melawan balik sikap-sikap yang negatif yang ada dalam pemikiran kita ataupun pemikiran yang orang yang sedang menyaksikan. Silakan Ustaz. Bismillah. Pada pendapat saya lah, saya pun tadi ada share dengan grup terbaru saya lah tentang surah-surah Ar-Ra'd, surah ni semua. Dalam tu saya ada sharekan bahawa apa yang kita lakukan bila orang lihat, it goes both ways lah. Dua-dua jalan lah orang kata. Jadi kalau kita nak tunjukkan sifat rahmah kepada orang, kan, dia menunjukkan yang kita ini berfikiran matang tau sebenarnya. Kerana konsep rahmah tu seperti mana kita cakap dah luas tau. Dah luas sangat. So bila kita nak tunjukkan kepada seseorang tentang rahmah, macam Ustaz cakap nak share video dekat Facebook ke apa untuk tunjukkan, kan. Kalau lagi satu pihak perception dia berbeza atau perception dia menakak dia ni macam macam faham dia tunjukkan video ni kan, dia ni macam betulnya baik dia tunjukkan video dan sebagainya. Itu adalah persepsi manusia yang mana perlu diperbetulkan lah. Kadang-kadang kita betul lah, kadang-kadang apa yang saya nampak atau saya perhatikan antaranya adalah kita bila nampak orang yang kita tak kenal atau orang yang kita tak suka lah, ni khusus lah kepada mereka, kan, bila mereka nak tunjukkan kebaikan mereka atau mereka bukan tunjukkan kebaikan, mereka nak sharekan sama-sama untuk meraihkan pahala bersama, mereka menampak macam takut-takut tau atau macam ragu-ragu lepas tu, macam mana kalau orang nanti cakap aku ni nak share, nak action dengan orang, nak tunjuk-tunjukkan aku ni banyak ilmu dan sebagainya. So persepsi ni go both ways lah, saya cakap. Satunya adalah yang pertama, orang yang nak share tu niat dia nak kena betul lah. Jangan nak sebarkan rahmah tu, maksudnya nak sebarkan untuk orang manfaatkan kasih sayang dan sebagainya. Kita nak kena mungkin bila tunjukkan tu jangan kita macam aku tunjukkan ni untuk semua tahu tentang perkara ni dan sebagainya. Tak. Kita tunjukkan dengan niat yang kita ni nak nak dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nak sebarkan rahmat kepada semua. Orang yang lihat pun atau orang yang tengok apa yang dipost dan sebagainya perlu ada perception yang ini sebenarnya untuk kebaikan aku. Ini sebenarnya ada ilmu yang aku mau. Sebab kalau kita tengok dia sebagai macam ini benda yang action je, kita tak akan tengok. Ini benda yang dia nak tunjuk je, kita tak akan tengok. Sebab persepsi minda kita dah tukar, dah berubah. And bila benda tu dah terbiasa, lama-lama bukan satu kali je. Dia every time orang post, nanti dia cakap, alah ni aku dah tahu, ni aku dah tahu, ni aku dah tahu. Dia keluar negatif Ustaz Dia menjadi negatif. Correct. Dia menjadikan negatif kepada dirinya dan juga kepada orang sekelilingnya. Sebab dia akan tunjukkan, ini benda aku dah tahulah buat apa aku nak buat tengok kali dan sebagainya lah. Dan mungkin saya akan sharekan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau kita antaranya bila saya belajar Mesir, banyak syekh-syekh atau mungkin saya rasa semua dah pernah dengar tentang hadis ini, mereka akan mulakan dengan hadis ni, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ni benda selalu saya dengar lah, macam kalau saya rasa dalam satu kali pergi kuliah ke apa mesti dengar benda ni tau selalu. So kenapa? Sebab dia cakap orang-orang yang penyayang dan akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balaslah pada makhluk di muka bumi, maka penduduk langit akan merahmatinya. Siapa kat sini tak nak rahmah daripada penduduk penduduk langit lah. Kita semua nak rahmah itu. Kita semua nak dapat tempiaskan rahmah itu, kan? Bukan calang-calang orang lah, bukan kita cakap calang-calang orang. Jadi mungkin hadis ini banyak kita kena fahami dengan sebaik-baiknya agar tunjukkan kepada diri kita bahawa rahmah itu bila kita laksanakan satu perkara dan menunjukkan rahmah kepada orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rahmah yang lebih kepada kita. Itu sajalah daripada saya. Baik, syukran Ustaz. Para penonton, dalam kita nak membincangkan tentang rahmah ni, hari ini saya nak bawa anda bersama dengan seseorang lah. Selalunya orang kan kaitkan
unconquerable hero. Unconquerable hero ni selalu ni macam yang grab food, makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik yang membersihkan. Tapi dalam masjid ni pun dia ada unconquerable hero. Macam saya ni dah ada di hero. Saya, Ustaz Kamarul, Ustaz Syarfah ni, Ustaz Fatina, kita dah hero. Jangan jealous Okay, kita semua dah hero. Cuma hari ni kita nak bawa lagi satu hero yang orang kadang-kala diorang akan nampak masjid macam mana tahu, oh konsep masjid ni banyak duit. Oh masjid itu, masjid ni, masjid itu, masjid ni. Oh masjid habiskan duit pergi holiday. Oh masjid habiskan duit gini. Masjid gini. Dia macam itu. Tapi dia tak nampak apa yang sebenarnya dalam situasi masjid. Sebab tu saya kadang-kadang fikir, ada orang ni pandai komen. Okay, dia pandai komen dan sebagainya. Okay, awak berikan komen, kita buat sama-sama. Maksudnya yang terima komen, dia dah lakukan tanggungjawab dia. Tetapi kadang-kala orang yang beri komen ni, dia tak faham apa tanggungjawab yang telah pun dilaksanakan oleh orang tersebut. Asatidz semua faham konsep yang saya nak bawakan Okay, kita dah buat konsep ni, tak ada komen. Okay, dia komen-komen tu, komen ni, orang komen senang tau. Tapi dia tak tahu apa yang kita hadapi. Macam Ustaz Kamarul sendiri, nak ke depan kat kamera ni pun kadang-kadang kita pun takut. Saya nak cakap pun takut sebab tengah live ni. Tengah live ni takut salah cakap, sekali tiba-tiba orang ketuk rumah, lagi susah. Okay, kalau ketuk rumah hantar makan okey untuk buka puasa. Ni ketuk rumah benda lain. Jadi hari ni kita nak bawa seseorang ni, okay, nak kata penyanyi tak tahu pula, kira penonton sendiri yang berikanlah dia punya rating nak kasih apa, foto pulang lah. Jadi kita akan hubungi Encik Syahrudin Sogol untuk bersama dengan kita pada hari ini membincangkan tentang konsep rahmah, dalam tajuk rahmah juga tetapi dalam skop masjid lah, cabaran yang dihadapi menerusi kata orang ni dalam waktu circuit breaker ni lah. Jadi mudah-mudahan dengan pencerahan yang dia berikan, kita lebih sayang dengan masjid kita. Okay? Kita lebih rasa harmoni, lebih terbuka. Sebab kata orang, masjid buka lampu, buka lampu je, tapi orang tak ada kat dalam masjid. Sama juga macam kat rumah kita kan, kita pasang kamera tapi orang tak ada kat rumah, elektrik jalan juga apa, fair enough kan, sama kan. Jadi kita panggil tuan rumah, tuan masjid ni, yang penjaga masjid ni untuk sampaikan perkara yang kadang-kala dia menjadi tanda tanya kepada para penonton dan sebagainya lah, insyaAllah. Baik, Cik Syahrudin dah ada dekat line belum As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الله.
para penonton, Alhamdulillah kita dah pun bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Syahrudin bin Sogol. Beliau merupakan ketua di bahagian pembangunan estate Masjid Al-Istiqamah lah. Inilah yang saya katakan tadi, unsangkable hero lah yang sekarang ni mungkin ada di kalangan kita kat dalam rumah. Dia buat kerja dalam rumah, tetapi dia kadang-kadang kena turun, datang ke rumah, kena perhambat, apa ni kata orang, boleh jadi ghostbuster, dan kadang-kadang boleh jadi macam pet buster pun boleh jugalah. Baik, apa khabar Encik Syahrudin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kat mana tu? Hatiza, wah. Saya tak nampak sama background. Masih Okeylah, macam mana puasanya, semua ni okey? Alhamdulillah. Macam mana Alhamdulillah. kawan semua? Hatiza semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Semangat semua Semangat. Lama tak jumpa Encik Syahrudin. Anak Baitina makin selamat, makin semangat. You pun aku kurangnya Cik Din. Ya Allah. Okay. Baik, hari ni saya dengan Abang Din, saya panggil Abang Din lah dah lebih selesa lah dengan Abang Syahrudin. Baik, Abang Din, hari ni kita nak temu bual ataupun temu ramah dengan Abang Din lah, dengan pertanyaan apa yang berlaku pada hari ini. Kalau dulu kita dapat tarawih secara berjamaah, tapi kali ini kita berjamaah di dalam rumah lah. Mungkin Abang Din sendiri nak ceritakan lebih sedikit kesan yang berlaku sekitaran masjid lah. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah, I think semua rindu untuk kembali ke masjid untuk melaksanakan ibadah Ramadan terutama sekali bagi kami yang menjaga masjid ni, kita memang tak putus-putus walaupun masjid ditutup, kami tak putus-putus monitor masjid walaupun dari rumah untuk keselamatan masjid, untuk ia sentiasa selamat. Sebab tu kadang-kadang kalau kita perasan setiap hari di mana certain lampu di masjid dibuka sebelah malam ataupun sebelah siang, di mana itu adalah security light yang kami memang kami on untuk kami pantau dari tempat kami lah, dari rumah kami lah. Dan walaupun itu banyak persediaan telah kami laksanakan sebelum selepas di-announcekan masjid ditutup, walaupun banyak persiapan dah disediakan, tapi Allah yang lebih menentukan masjid ditutup untuk kata orang tu avoid daripada penularan COVID ini. So I think banyak yang teman-teman estate saya, walaupun kita duduk di rumah, teman-teman estate saya masih lagi datang ke masjid untuk pastikan masjid selamat dan masjid sentiasa bersih. Daripada itulah wira-wira kami menunjuk. Saya ada soalan lah, boleh tak? Boleh, insyaAllah Ustaz. Ya, Ustaz. Apakah macam cabaran-cabaran lah semasa COVID-19 ni, dari permulaan dia sampai sekarang ni, mungkin boleh share dekat pada jemaah, mungkin mereka nak tahulah macam antara cabaran-cabaran, sebab dia ada perubahan kan antara semasa COVID-19. Siapa ada boleh sharekan tentang cabaran-cabaran semasa COVID-19 tu sendiri? Saya nyatakan yang setelah bila kita di-announce tutup masjid, banyak persiapan dalam term of dia punya pembersihan. Kami tingkatkan pembersihan dalam segi di mana menyenuja kami, pembantu-pembantu masjid kami harus melaksanakan pembersihan setiap hari, dan juga pembersihan ini bukan setakat pembersihan biasa Ustaz, tapi pembersihan yang disinfection dengan chemical lah.
di mana mereka harus lakukan setiap waktu. Dan cabaran yang terbesar di mana terkesan pada kami terkesan bila masa masjid di-announce untuk buka solat Jumaat kami dah buat persiapan membeli perkakas untuk menerima jemaah untuk hadir pada hari tersebut. Tapi besoknya government ataupun MUIS tutup masjid di mana dia tidak membenarkan lebih dari 10 orang. Itu yang terkesan besar. Persiapan dah kami laksanakan, prosedur untuk masuk masjid pun kami dah persiapkan SOP. Banyak SOP yang kami bikin perubahan dari waktu ke waktu, di mana banyak yang kita terpaksa tergendalikan persiapan sudah SOP tersebut. Setelah perubahan peraturan dilaksanakan oleh kerajaan. Tapi walaupun banyak juga sebenarnya kita banyak juga projek-projek yang nak dilaksanakan pada tahun ini yang telah kita pamerkan di tembok-tembok masjid. Tapi malangkan COVID lebih awal daripada perancangan kami, pelaksanaan kami, so kami terpaksa tundakan dengan keadaan masalah COVID. Sebab tu kita berharap jemaah tak terus sokong kami, bantu kami dalam meningkatkan dana prasarana kami untuk kami laksanakan banyak projek-projek naik oleh masjid yang telah kami lancarkan. Terutama kali di mana mimbar yang khatib mimbar yang kami nak baiki, di mana kalau kita nampak memang lawa, tapi sebenarnya mimbar tu dah dimamah anai-anai dan harus dibuat perubahan pada konteks kami paksa tangguhkan untuk kerana COVID lebih awal dari pelaksanaan kami. Cik Din, saya ada soalan jugalah. Saya selalu panggil Cik Din. Kalau Ustaz Farhan panggil Abang Din. Kalau saya panggil Cik Din. Cik Din, saya nak tanyalah sebab dah lama tak jumpa kan. Jadi saya nak tahu juga bagaimana rutin ataupun jadual yang dibagi-bagikan kepada mungkin Noja sewaktu penutupan and then Ramadan lagi. Adakah mereka berbuka puasa di masjid atau bagaimana Cik Din? Soalan-soalan yang gerunkan. Okey, tak apa. Sebenarnya kami dah schedulekan menuju untuk kembali kepada pergi masjid, tapi dalam waktu terhadnya. Mana mereka akan laksanakan pembersihan, mereka akan laksanakan pemeriksaan setiap sudut masjid untuk pastikan tiada pembiakan nyamuk, waktu stagnan, ataupun juga pembersihan sekitar masjid yang di mana harus dibersihkan setiap hari. Dan juga mereka ni cuma terhad mereka hadir di masjid, dan sebab tu di mana sebelah malamnya kita onkan berapa lampu security untuk kami dapat pantau daripada rumah kami keadaan keselamatan masjid lah. Di mana kita pun ambil kira keselamatan noja kami di mana mereka harus walaupun masjid tutup mereka harus datang ke masjid. Itu Calang-calangnya Cik Din maknanya walaupun jasadnya tak ada berada di masjid, tapi Cik Din dekat rumah always 24 hours tengok, pantau keadaan masjid tu macam mana untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masjid kita, Cik Din. Itulah Jantan roh. Jasad tak ada roh. Jantan roh. Wah, itulah. Okey, saya tanya soalan lah Cik Din. Okey, contoh kalau apabila pelaksanaan sirkuit mereka ni sudah habis, tempoh sudah habis contoh, dan apakah persiapan masjid untuk para jemaah sekiranya kita kena ada banyak langkah-langkah yang kita nak kena ambil kan untuk demi memastikan
COVID ni tidak akan berlaku sekali lagi. Apakah perancangan pihak estate untuk menangani kalau circuit breaker ni sudah tak ada lagi? Itu soalan saya lah. Saya mewakili jemaah-jemaah yang di luar sana lah. Allah, terima kasih Ustazah. Jemaah di mana? Di Tampines Ramai PM ni tanya. Macam mana? Kan jemaah di Gelang-Gelang. Maklumlah ramai follower. Oh. Okey, ini pembukaan masjid hanya cuma tertaluk pada kebenaran pada MUIS dan government lah. Dan mereka akan nyatakan lah, pasal kita dah ada berapa peraturan tu SOP yang dah siap sedia bila daripada ramai orang kepada 250 orang. 250 orang bagaimana lepas tu diturun kepada 10 orang kan, di mana mereka hadkan di mana jemaah dapat hadir di masjid. So kami dah ada lah SOP ni, di mana seperti biasalah mereka harus kalau masjid dibuka, tapi tak tahu dengan apa keadaan, apa perintah, dengan apa peraturan. Kalau dia masih balik pada 10 orang per person, kita akan setiap lakukan scanning ataupun contact tracing, semua kita akan laksanakan untuk pastikan COVID ini tak menular daripada kuncinya daripada masjid-masjid insya-Allah. Dan juga peraturan tu kalau dia kembali kepada 250 orang atau seperti biasa, itu pun kami dah sediakan, di mana kalau digunakan untuk solat di dewan solat pun kami dah sediakan macam mana mereka jemaah dapat laksanakan solat mereka dalam dewan solat, di mana pada masa ini belum lagi dibenarkan lah, yang pada semasa peraturan yang sudah pun yang solat di dewan solat belum dilaksanakan lah, belum dapat dilaksanakan. Tapi kami dah ada peraturan lah, dah ada pun peraturan tu bayangan SOP-nya macam mana nak laksanakan. Tapi walau apa pun ini semua terpulang pada SOP daripada MUIS dan kita laksanakan bersama-sama insya-Allah. Baik, pihak masjid sendiri dah standby lah, apa-apa perintah daripada MUIS kita akan terus laksanakan namanya. Tapi untuk kita punya side, we already standby with the SOP, we just nak execute tadi dah. Betul. Betul Ustazah, betul. Memang betul banget. Ustazah semua. Mungkin Cik Din sebelum Ustaz Farhan memberi kata-kata lah kan. Mungkin Cik Din ada tak kata-kata yang mungkin nak menyeru ataupun jemaah kita akan datang sekiranya circuit breaker dah habis. Apakah langkah-langkah yang mungkin Cik Din ada kata-kata untuk mereka supaya perkara ni dapat ditangani bersama lah? Masa sekarang ni lah ini seperti biasa lah. Orang tu sebelum ke masjid pastikan bahawa sejadah dan penutup mulut, Mas panggil apa? Penutup Pelitup. Sentiasa bersama mereka. Kalau masjid dah buka pun harus mereka bawa bersama dengan mereka. InsyaAllah itu kan jadi tak berlakunya kecocokan. Baik, saya harap para penonton ataupun yang sedang menyaksikan ni dapat sikit sebanyak perincian ataupun penerangan yang disampaikan oleh pihak kami di Masjid Al-Istiqamah, lebih-lebih lagi mereka yang bekerja di frontline lah. Kadang-kadang orang tak faham, orang tak faham, ada orang anggap macam alah kerja kat masjid, benda yang mudah. Padahal kita yang kat frontline ni, kita dah siapkan perkakas dan sebagainya lah. Dan kalau boleh, perkakas yang kita dah belikan dan kita dah usahakan ini semua adalah dana bantuan yang para jemaah sumbangkan. Dan kami juga masih menggalakkan lagi kepada para jemaah untuk terus memberikan sumbangan ini. Mudah-mudahan kita dapat memberi yang terbaik buat jemaah. Dan para jemaah pun jangan, kata orang tu, jangan marah-marah dengan Abang Syarudin. Dia sesungguhnya orang yang baik. Maksudnya kalau sekiranya dia beri arahan, kita terima arahan tersebut. Yang sampaikan pun bukan orang lain, adalah teman se-Islam kita.
Dan bila teman se-Islam kita tu memberikan ataupun menyampaikan sesuatu perkara yang baik, dia bukan datang daripada hawa nafsu dia sendiri, tetapi dia datang daripada sifat kasih sayangnya terhadap teman dia. Dan alhamdulillah kita dalam bentuk kasih sayang ni, mudah-mudahan kasih sayang kita pamerkan dalam bulan Ramadan, kita teruskan lagi untuk apa ni kita katakan di luar bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, Abang Syarudin, terima kasih atas masanya. Hari ni buka puasa apa? Kalau sudi, hantarlah kat rumah kita semua. InsyaAllah. Baik, Abang Din, terima kasih. Terima kasih baik-baik Abang Din. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan Abang Din, selamatkan pejuang-pejuang kita di hadapan dan diberikan kesabaran, insya-Allah. Baik, asatizah sekalian, ada apa-apa akhir kata ataupun akhir kalam yang ingin disampaikan, dipersilakan. Saya ingin tambahlah, antara sikap rahmah yang boleh kita pupuk hari ini adalah dengan menderma ke masjid. Saya rasa dekat Facebook ni dekat ada linknya bagaimana untuk menderma ke masjid, dan duit itu akan disalurkan dengan sebaik mungkin. Kita akan bagi beberapa perkakas contohnya, okey, untuk menangani COVID-19. So dengan tangan untuk menderma masjid, tambahan pula di bulan Ramadan, moga Allah melipat ganda dengan amalan bersedekah ini, insya-Allah. Mungkin itu pun ada satu sikap rahmah yang kita boleh pupuk mulai hari ini, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Ustaz Kamarul ada yang nak ditambah? Kalau saya pun sama je lah sebenarnya dengan Ustaz Betina, tapi mungkin tambahannya kalau nak tahu cara-cara ke untuk kita derma ke masjid, istiqamah dan sebagainya, insyaAllah di Facebook kami kita ada poster kan, internet banking ke transfer ke PayNow semua ada, insyaAllah. Dan juga untuk kalau kita rasa macam kita perlu nak dengan cara lain juga, kita pun ada jual kuih-kuih. Hari ini adalah hari yang terakhir, insya-Allah dia akan tutup pada hari ini. Jadi itu pun adalah salah satu cara untuk sumbangkan juga, insya-Allah. Duit-duit itu akan masuk ke dalam masjid, insya-Allah. Ustaz, kuih bantal peluk Saloma ada tak, Ustaz? Alamak, saya pun tak kuih bantal peluk Saloma, kena check lah. Tak, saya gurau je. Ustaz Syarfah, silakan. Bagi saya pula, insyaAllah rahmah tu bermula daripada kita, selain daripada menderma, membeli kuih untuk membantu fundraising Masjid Al-Istiqamah, dan juga untuk membantu dari sudut peningkatan ataupun expenses during this COVID-19. Saya rasa yang paling mustahak sekali kita berdoa lah supaya Allah tidak membolak-balikkan hati kita, ataupun yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, supaya hati kita tetap kepada agamanya, supaya apa yang kita lakukan bukan saja untuk diri kita tetapi untuk sebarkan rahmat kepada semua juga umat Islam sedunia. Jadi dengan salah satu cara itulah ialah dengan menderma kepada talian ataupun cara-cara QR code ataupun transfer yang tertera pada Facebook kita lah, insya-Allah. Baik, akhir kalam daripada saya pula, kalau saya ambil daripada surah Ar-Rum ayat 36, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kegembiraan, maksudnya Allah dah kurniakan kita kegembiraan, kebahagiaan, kita akan gembira. Okay. Namun bila mana nanti kita ditimpa dengan ujian ataupun musibah, kita berputus asa. Dalam ayat tu kita berputus asa. Tapi kita cuba tukar ayat tersebut, maksudnya kita ambil bila mana kita dah terima, kata orang tu terima rahmat kasih sayang Allah, kita terima dengan gembira, dan bila diuji oleh Allah pun kita terima dengan gembira, insya-Allah. Jadi salah satunya untuk kita berdoa dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat penularan ini. Bila mana kita menderma, mudah-mudahan Allah mengangkat musibah ini dengan lebih cepat lagi lah, insya-Allah. Baiklah, para penonton, kami doakan mudah-mudahan anda semua diterima amalan ibadahnya. Lebih-lebih lagi kita dah masuk separuh di dalam bulan Ramadan. Sayang kalau sekiranya kita tidak dapat lagi merasai kenikmatan Ramadan, hanya tinggal lagi separuh. Jadi mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan ini, kita lebih lagi kuat untuk beribadah kepada Allah. Ingat, bila mana tadi kita dah kongsikan surah Al-Waqiah, kita semua ada bagasi apa yang kita ingin masukkan di dalam beg ataupun pengisiannya. Jangan hanya lihat kepada luarannya, tetapi lihat apa yang dalam bagasi tersebut. Jadi ikhwan sekalian, terima kasih semuanya. Para penonton, kalau kami ada kesilapan kata ataupun keterlanjuran gurauan dan sebagainya, kami mohon maaf.
yang sesungguhnya kebaikan itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri kami sendiri. Kita tutup majlis pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي